Bismillahi awaluhu wa akhiruhu. Bismillahi tawakkaltu ala Allah wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir ya karim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa khabar semua? Alhamdulillah. Baik, syukur yang setinggi-tingginya pada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebelum kita pergi lebih jauh, lebih panjang lagi, jom keberkatan majlis ilmu pertemuan yang bersusah payah, bukan saja daripada utara tanah air, ada yang datang daripada Kuantan, masya-Allah, okay? Ada yang datang daripada luar kawasan utara ni. Saya sangat-sangat mengalukan kehadiran semua anda, masya-Allah, tabarakallah. Usaha yang begitu hebat, usaha yang bukan calang-calang sebenarnya, sebab bersungguh-sungguh atas nama ukhuwah fillah. Okay, bukan kita tak ada kerja penting. Ibu-ibu ni kalau petang ke malam sangat diperlukan di dalam rumah. Kan kenapa nak keluar malam-malam pula ni? Kan? Tapi disebabkan namanya ukhuwah fillah, harap yang keluar tu semuanya berizin lah, kan, oleh suami, oleh mahram masing-masing di rumah. Bukan tak kira lah apa jadi pun nak pi juga, kan sahabat-sahabat tu. Jangan, dia akan menarik barakah daripada majlis kita ni. Maka kita hadiahkan insya-Allah Fatihah ini kepada seluruh insan yang dulunya bersama kita, bersama-sama dengan kita Ramadan, Syawal menuju ke penghujung dah, kan. Ada orang yang berduka dalam Syawal kali ini kerana terkenang-kenang kebersamaan dengan mereka dulu. Sungguh tidak ada pertemuan selepas berlakunya kematian di atas muka bumi Allah, hanya mengharapkan pertemuan di dalam syurga Allah. Jadi kebersamaan seperti ini, khususnya dalam kuliah-kuliah Latahzan, adalah untuk sama-sama mencari kekuatan. Okay, mudah-mudahan kita merintis jalan yang sama, itulah menuju perkara-perkara yang Allah redha pada kita, yakni kita terus mendoakan yang telah tiada. Dan insya-Allah sahabat-sahabat muslimin muslimat, mereka di alam barzakh menantikan doa-doa kita yang sentiasa berterusan. Okey, juga terima kasih Encik Faris kita, masya-Allah, subhanallah, saya terkejut mana dah dia dapat semua nama-nama buku-buku saya yang saya pun dah tak ingat dah. Mana dia dapat pun saya tak tahu. Jadi masya-Allah, saya adalah hamba Allah yang pada petang ini ingin memulakan dengan sahabat-sahabat semua membaca suratul Fatihah. Insya-Allah doakan juga kebersamaan Ustaz Azwan secara rohnya sahaja, walaupun tanpa jasadnya, sebab atas paksaan beliau jugalah program petang ni sebenarnya disuruh untuk teruskan. Okay, jadi alhamdulillah kesihatannya semakin baik, pulih, tapi biasalah doktor suruh rehat dulu. Okay, tak bagi keluar hospital lagi. Jadi semoga semua dalam baik, yang ada di atas tanah, yang sudah berada di dalam tanah, semua dalam kebaikan. Kita hadiahkan semuanya dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, sebesar-besar jutaan terima kasih kepada semua yang hadir pada petang ini, khususnya yang muslimin bersama-sama kita satu meja tu, Ustazah khususkan, sebab yang mengiringi isteri tercinta, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, bukan senang kan kita nak pujuk suami-suami kita untuk hadir. Sebab saya percaya yang di meja-meja lain ni pun dah hajak dah Ustazah, haram nak mai. Macam itulah bahasa dia. Tapi yang berjaya dipujuk tu, masya-Allah, saya minta maaf haji-haji yang di belakang sana, bukan saya nak mengasingkan di belakang. Tadi kami buat perbincangan, saya kata letakkan yang couple suami isteri satu meja. Itu saja, yang lain semua free sitting. Kenapa? Supaya kita datang mungkin seorang-seorang, hanya dengan suasana nawaitu ukhuwah, kita nak bersama-sama, jadi duduklah kat mana-mana supaya sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah kita dapat berukhuwah, berkenal-kenalan.
Tapi kalau memang datang dengan geng-geng, saya 8 orang dah memang nak duduk satu meja, silakan, tak ada siapa. Sebab tu kita tak letak nama, nombor meja dan sebagainya. Okay, jadi kalau saya letakkan muslimin di hadapan, okay, sebab tadi ada perbincangan macam tu, ustazah kita utamakan. Jadi ustazah kata sebab muslimin minoriti dan ustazah sebenarnya lebih selesa bila ustazah bercakap di Masjid Surau pun, bila penceramahnya adalah wanita, musliminnya duduk di bahagian sebelah, bukan depan ustazah, bukan yang paling hampir dengan ustazah. Jadi itu je sebabnya, haji-haji, bukan sebab pasal apa pula campak kami kat belakang ni. Jadi kod-kod mereka kata, ni mereka nak cerita pasal muslimat ni, senang kami keluar duk ikut pintu paling dekat ni, contoh. Kan tidak ada paksaan. Jadi semoga mereka selesa lah, sebab saya merasa mungkin, ingatkan Ustaz Azwan ada, rupa-rupanya tak ada. Jadi kita letak dekat penjuru sana. Okay, jadi kalau nak cuit-cuit isteri kat sebelah, kan, tak ada masalah lah. Okay, kita tak nampak mereka duk buat apa kat depan ni. Kan, sebab kita pun jealous juga orang datang dengan suami dia. Saya lah jealous. Kan? Jadi sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, minta bantuan Kak Nazah atau Maksu Zunaizah. Kak Nazah, kita nak on yang tu tadi. Okey, jadi kita berada pada waktu sesi tausiah. Sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, nampak tak iklan mula-mula saya atur ketika kita berada di Mekah. Okey, ketika kami berada di bumi Mekah, saya kata sementara ada Syawal, saya nak raikan Syawal ni dengan sahabat-sahabat Latahzan Utara, sebab landing saja daripada bumi Mekah, saya akan balik ke utara kerana jadualnya ayah Ustaz Azwan yang duduk di Kulim akan buat operation pasang stand jantung di Hospital Pulau Pinang pada Jumaat lepas. Jadi jadual kami balik hari Khamis. Kita stop dulu. Tutup dulu, saya tak ada dulu. Saya masuk on. Okey. Okey. Jadi sahabat-sahabat muslimin muslimat, saya dah susun cantik dah. Balik Kulim satu malam tidur. Lepas tu besok bawa ayah ustaz ke Hospital Penang, temankan dia berapa hari, doktor suruh rehat. Tapi alhamdulillah semua lancar, walaupun ustaz tak dapat balik, ustazah pun tak dapat balik, adiknya uruskan. Kemudian hari Ahad balik dah. Hari semalam balik dah ke Kulim. Maknanya satu hari saja, alhamdulillah. Jadi ustaz warded, duduk di hospital, pun masih lagi di hospital sekarang. Jadi kenapa kita tak jemput orang KL seperti kebiasaan program rehlah ustazah? Sebab ustazah tak akan berada di atas bas itu. Okey, jadi bila ustazah tidak bersama di atas bas, sahabat-sahabat muslimat dirahmati Allah, nanti akan makcik-makcik ni tak syok lah atas bas, tak ada pengisian ni semua. Jadi bas kita booking, maka tak akan ramai. Itu ustazah dah tahu dah senario dia. Jadi kita buat itinerary daripada 5.45 petang pendaftaran, jam 6 petang bermula majlis, kita berhenti sekejap azan maghrib. Siapa yang tidak layak untuk jamak bermusafir, maka boleh terus solat di surau sebelah kita ni. Dan kemudian lepas saja solat maghrib, kita akan dihidangkan makanan. Sambil makan, Encik Faris akan menghiburkan kita. Siapakah Encik Faris? Bekas penyanyi rock AXL dulu. Tapi cerita hijrah dia sangat menarik, tak diviralkan lagi. Cuma nanti kita dengarlah pelan-pelan supaya kita boleh bawa kepada masyarakat siapa beliau suami isteri ni, untuk kita mengambil semangat. Hijrah ni bukan mudah, perlukan istiqamah, dan untuk istiqamah ni apa yang beliau buat untuk program-program agama Allah. Jadi kita berkenalan dengan beliau, dan beliaulah alhamdulillah yang bantu mengaturkan program di hotel ini. Dan saya sangat seronok, kita bukan dapat harga kebiasaan. Jadi ustazah susun kan sahabat-sahabat, sampailah selepas kita makan kita bersurai. Tapi dia kata tadi bos bagi guna sampai pukul 10 malam. Jadi insya-Allah kita boleh dengarlah sharing daripada beliau sekejap. Cuma bila muslimat mungkin ada yang daripada Kedah nak balik, saya memikirkan macam mana dia orang ni nak balik lewat-lewat malam ni. Jadi siapa yang nak, kita sediakan penginapan. Cuma penginapan itu patutnya saya tidur sini 2 malam bersama dengan esok malam. Tapi disebabkan suami saya masih di hospital, saya minta sahabat tim khidmat, ustazah betul-betul nak raikan sahabat Latahzan Utara. Kalau boleh malam ni ustazah nak balik, tapi ustaz tak izin sebab driver saya pun orang perempuan. Maka ustaz suruh tidur dulu, besok lepas subuh saya dah balik. Jadi itulah jawapan kenapa tidak ada program di malam hari bersama ustazah. Sahabat-sahabat, sebab saya tak nak dengar cerita kenapa tak ada macam biasa ustazah lead solat tasbih sekian-sekian.
selalunya ada jawapannya sebab memang tak ada dalam itinerary secara awal. Okey, jadi alhamdulillah apa yang kita janjikan insya-Allah kita akan laksanakan. Baik. Apa yang surprise untuk sahabat-sahabat Latahzan? Cuba angkat tangan sahabat Latahzan Utara yang memang sahabat Latahzan Utara. Angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan sahabat Latahzan Utara yang memang selalu follow kuliah Latahzan setiap hari, tak kira waktu mana pun. Sahabat-sahabat angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan, jatuh tangan. Sebab majoritinya adalah memang sahabat Latahzan yang bersemangat untuk jumpa pertama kali di sini. Dan ada juga yang bawa sahabat-sahabat, apa ke benda Latahzan tu? Masya Allah, kitab yang Ustazah bawa setiap hari walau di mana Ustazah berada, sebenarnya subhanallah dengan izin Allah dapat membantu ramai jiwa yang kehilangan orang terdekat dengan izin Allah. Bukan kerana Ustazah pakar ataupun alimah dalam bidang tersebut, tapi sama-sama kita nak mencari rawatan hati. Masya Allah, bersesuaian dengan aura barakah. Ustazah baru balik menziarah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bumi Madinah. Ada beberapa orang jemaah umrah saya. Terima kasih Tuan Syuib bersama isteri. Masya Allah, daripada Kedah jemaah akhir Ramadan saya, yang mana Tuan Syuib ni diuji Allah, patutnya terbang dengan saya bulan 3, tiba-tiba Covid pula. Jadi dapat terbang pada akhir Ramadan. Ada Mak Teh, Mak Ngah, cuba angkat tangan Mak Teh, Mak Ngah, jemaah yang baru balik ni, duk batuk-batuk lagi ni, jemaah Syawal saya. Saya tak sangka mereka join program ni, Masya Allah. Jadi ada aura lagi bumi barakah. Masya Allah. Kami menziarahi makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kerinduan itu sahabat-sahabat tak boleh digambarkan. Sampai sekarang masih hangat bercerita. Saya juga ada Kak Z yang tahun 2019 umrah dengan Ustazah, masih sampai sekarang menyebut-nyebutkan cerita-cerita tentang umrah. Bila berjumpa tak habis sembang. Bahkan masa grup Kak Z datang 2019 tu adalah grup terakhir sebelum kita di-Covid-kan. Kita tak boleh lupa 2020. Kita landing tu Januari Kak Z. March kita Covid. Kan? Jadi Kak Z masa balik tu dekat Madinah, dia pegang tangan Ustazah, apa maksud mimpi saya ni? Oh, ni wali Allah ni, Masya Allah. Apa maksud mimpi Ustazah ni? Kenapa Kak? Saya mimpi malam tadi Masjid Nabawi ni kosong Ustazah, tak ada orang. Masya Allah sahabat-sahabat, lepas daripada cerita itu, kita melihat Masjid Nabawi kosong, ditutup pintu pagarnya. Sedih. Bayangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menanti-nanti kita. Sebab itu bila di Mekah, saya duduk dalam keadaan bermenung betapa semua orang ada duit, tak ada duit, semuanya rindu untuk menziarahi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi adakah kerinduan itu sahabat-sahabat hanya di lisan? Jadi hamko bolana, orang kata Ustazah nak bawa apa ni? Ratapan, rintihan, kerinduan kepada Rasulullah dalam tu menjadi bahan tausiah kita pada petang ini. Boleh kita dengarkan sama-sama, insya-Allah. Setiap satu rangkap minta, kalau boleh Maksud ambil kursi duduk sebelah sini. Lepas tu setiap satu rangkap kita stop. Okey, mana yang tu nanti kita sama-sama. Orang belakang nampak ke? Buka dua video, kita buka dua video. Buka dua video. Dia suara double ya. Okey, macam mana tu? Satu. Oh, okey. Okey. Tapi kenapa boleh Oh, volume set. Ada ikon volume kat bawah. Kat sini tak perlu, datang di sini. Saya rasa ha? Tak apa. Sini. kontrol dah. Dia sini. Dia kawal kat sana kat sana. Tak sini dah kuat dah. Okey. Saya nak play tekan tu. Okey, kita try ya. Hati merindu dengan kekasih yang satu. Bilakah masa dapat bertemu dengan kekasih agung. Dengar ya, satu rangkap demi satu rangkap panjang ni sudah pasti lebih 1 jam.
Saya kata nak pergi tausiah apalah, tahzan tiap-tiap hari dah. Tapi datangkan pertemuan kita pada petang ini, rapatnya ukhuwah, melekatnya erat hati-hati kita, kerana kita cintakan Allah sama-sama, kita nak merebut cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sudah lama hati merindu dengan kekasih yang satu, bilakah masa dapat bertemu dengan kekasih agungmu. Boleh angkat tangan siapa yang dah pernah menunaikan ibadah umrah ziarah Rasulullah, angkat tangan. Masya Allah. Jatuh tangan. Kita nak tengok tangan-tangan yang belum dan sangat merindu nak bertemu dengan kekasih agung Allah. Angkat tangan. Angkat tangan, Masya Allah. Maknanya lebih ramai yang dah bertemu dengan maqam Nabi sallallahu alaihi wasallam berbanding yang belum. So pada petang yang penuh kemuliaan ini, insya Allah kita doakan yang angkat tangan dalam jumlah yang sedikit itu pasti dalam masa yang terdekat, dalam masa yang insya Allah pantas Allah izinkan. Ingat sahabat-sahabat, Tuan Syuib kita, Kak Z saya daripada 2019, Mak Teh kita yang baru balik grup Syawal ni menjadi saksi. 20 orang adalah calon umrah tajaan, semua orang kampung yang pertama kali, yang mana itu menjadi saksi dan bukti rupa-rupanya Allah jemput bukan siapa yang mampu tapi siapa yang mahu. Terus berdoa, jangan ada sangka buruk dengan Allah. Aku ni sampai bila lah nak sampai, penyakit macam-macam dah, jangan pernah. Terus niat. Sebab bila niat kita nak bersama-sama dengan jasadnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, siapa kita kalau tidak dicintai oleh Muhammad sebagai umatnya? Maka sahabat-sahabat muslimin muslimat, keberadaan dekatnya kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah dambaan semua orang Islam. Terkadang di lisan kita kata kita rindu, di lisan kita kata kita cinta, tapi apa bukti cinta kita? Sebab tu lagu Hamko Bolana ini kita memahami, undanglah aku ya Rasulullah. Jadi undang dengan cara macam mana? Secara zahirnya jasad kita sampai, secara batinnya sampai tak hati kita mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Kakiku kan terus melangkah menuju ke bumi Madinah, selangkah demi selangkah dekatkanlah kami ya Allah. Amin. Dekatkanlah kami ya Allah. Antara yang buat saya menangis grup Syawal yang baru balik ni, Masya Allah, berbeza dengan grup bulan 12, grup bulan 1 yang tertangguh akhirnya bawa ke bulan 3. Mereka tertangguh untuk masuk ke dalam raudah. Hinakah mereka pulang tanpa masuk ke dalam raudah? Tak. Sebab Nabi SAW nak tengok bagaimana akhlak kita ketika mengunjungi bumi ataupun tempat-tempat berpijaknya kita di tempat-tempat baginda Nabi SAW. Pernah bermujahadah, mengalir darahnya dalam kerja-kerja dakwah bersama dengan kesetiaan para sahabat radhiyallahu anhum. Jadi sahabat-sahabat, raudah kalau kita dapat masuk ke dalamnya, itu antara tempat satu-satunya mustajab doa di bumi Madinah. Raudah satu-satunya tempat yang insya-Allah bila sekali kaki kita dapat berpijak ke dalamnya, insya-Allah nanti di dalam syurga kita akan sebut seolah-olah macam pernah kulihat tempat ini. Tapi di mana ya? Kita pernah memijakkan kaki ke dalam raudah, antara tempat yang akan kita pandang, yang akan kita lihat semula di dalam syurganya Allah. Dan sahabat-sahabat, kalau orang tak dapat masuk ke dalam raudah, adakah hina roh kita? Jadi kalau orang sampai ke dalam raudah dengan tidak beradab, tidak berakhlak, bagaimana untuk dicintai oleh baginda Nabi SAW? Jadi sekurang-kurangnya mereka yang dah menziarah, langkah demi langkah, itu maksudnya usaha. Orang berusaha mesti bermula dengan langkah. Jadi selangkah demi selangkah, kumpul duit nak sampai kepada Madinah Al-Munawwarah yang letaknya maqam Nabi SAW. Jasad Nabi hanya seperti ditidurkan. Tersenyum, subhanallah, kalau kita ziarah Nabi ketika wafatnya Nabi seperti sekarang ini, kita seperti menziarah Nabi di rumah Nabi saat hidup Nabi.
Ketika kita berselawat bukan di bumi Madinah, di mana-mana bumi Allah kita dihidupkan lisan kita berselawat, sepertinya kita berjabat tangan dengan Rasulullah. Allahu Akbar. Sebab itu sahabat-sahabat muslimin muslimat, tak sampai kat situ belum tentu kita hina, tetapi kita dimuliakan oleh Allah sebagai umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita menghinakan diri kerana kita tak perbanyakkan selawat kepada Nabi. Jadi mana usaha kita? Yang selangkah demi selangkah dekatkanlah kami ya Allah. Tapi tak dekat pun. Kat mana nak dekat? Melekat tak selawat itu di dalam lisan, di dalam hati kita. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Sama-sama. Hamkum bulana ya Rasulullah, hamkum bulana ya Habiballah, hamkum bulana ya Rasulullah, hamkum bulana ya Habiballah. Hatiku ingin terus merebut ganjaran yang telah disebut oleh baginda yang lemah lembut. Allahu Akbar. Sekejap hilang. Moga ziarahku disambut, hatiku ingin terus merebut ganjaran yang telah disebut oleh baginda yang lemah lembut. Keadaan yang kita baca satu perenggan ini, sahabat-sahabat yang pernah menziarah Nabi sallallahu alaihi wasallam pasti akan nak lagi. Okay, saya bila bawa jemaah umrah 4-5 hari di Madinah, saya tanya mereka, apa perasaan kita nak pergi Mekah ni? Tak tahulah ustazah, lain rasa. Kita tak nak tinggalkan Madinah. Madinah jiwa yang sangat tenang, memberikan kita satu rasa yang sangat indah sebab jasad Nabi ada bersama-sama kita. Tapi orang yang daripada Malaysia masuk Madinah dulu, mereka harus bergerak meneruskan langkah menuju ke Baitullahil Haram untuk menunaikan agenda utama, itulah menunaikan ibadah umrah. Tapi nak berpisah dengan Madinah, Masya Allah, sayunya hati. Tidak ada perkara yang mengatasi kesayuan itu, sahabat-sahabat, kalau kita betul-betul cinta akan Nabi SAW. Sebab Nabi yang lemah lembut sangat tunggu kita, sangat menanti-nanti akan kedatangan kita. Kita mulia di atas muka bumi Allah. Ramai di kalangan kita adalah pendosa, hari-hari buat dosa. Tapi Allah tidak azab kita seperti umat yang terdahulu. Sekali berdegil melakukan dosa, Allah hazafkan mereka daripada atas muka bumi Allah. Tapi umat Nabi SAW masih kekal sampai ke hari ini. Dulu tok nenek moyang kita yang buat derhaka dosa atas muka bumi Allah, mudah-mudahan semuanya sempat bertaubat sebelum mati. Hari ini dosa-dosa itu kita warisi, kita ulang lagi. Baiknya Allah tidak menghancurkan kita, tidak melaknat kita seperti umat-umat yang terdahulu. Siapa umat-umat terdahulu? Mereka beriman kepada Nabi Musa alaihissalam, Nabi Isa alaihissalam. Tetapi bila mereka ingkar kepada perintah Allah, Allah hazafkan. Tak ada satu pun yang Allah tinggalkan. Hari ini kita masih bersisa. Hari ini kita masih berbaki. Keturunan kita insya-Allah kalau kita mati sekejap lagi, esok kita masih ada anak-anak zuriat yang masih hidup untuk meneruskan agama kita atas muka bumi Allah. Lalu mereka mendoakan kita. Kenapa? Sebab kita tumpang syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab Nabi sambut kita sebagai umat. Sebab Nabi cinta kepada kita. Nabi sentiasa menyebut ummati, umatku, umatku, umatku. Dalam apa keadaan? Nabi tidak berdoa untuk dirinya sendiri. Nabi sentiasa berdoa untuk umat aku, umat aku. Kita datang Mekah berkali-kali. Saya merasa malu dengan Allah kalau depan Kaabah, di tempat-tempat mustajab, doa saya berulang, aku, suamiku, ibu ayahku, keluargaku. Tapi Nabi tak berdoa macam tu. Nabi berdoa umatku, umatku. Kita nak berdoa untuk muslimin dan muslimat. Kita nak berdoa untuk seluruh cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita terlupa. Hatta seusai segala doa yang kita munajatkan kepada Allah, sahabat-sahabat, balik Malaysia, duduk dalam kapal terbang, apa yang aku berdoa untuk umat ini? Maka hari ini keajaiban pertemuan kita La Tahzan Utara,
Kalau kita bersembang waktu makan nanti, kita tanya pada diri kita, apa sebenarnya yang mengikat hati-hati kita? Yang mengikat hati kita, sahabat-sahabat, adalah ilmu yang dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jujur, saya bertemu dengan grup akhir Ramadan. Mereka adalah profesional. Mereka adalah orang-orang kelas kekayangan, saya sebut. Kebanyakan mereka, tetapi mereka boleh menundukkan hati. Kerana apa? Kebanyakan mereka adalah sahabat yang sama-sama belajar ilmu yang sama, bertadabbur ayat Quran yang sama, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sama, kitab yang sama, guru yang sama. Ukhuwah itu menjadi luar biasa indah. Jadi saya dapat jawapan dalam lebih 20 tahun dakwah ini, tak mungkin kita dapat cinta dan kasih sayang yang begini utuh dan erat tanpa kita kembali kepada ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi tunggu untuk sambut kita. Silakan untuk berguru dengan siapa saja, tapi guru kita itu adalah guru yang mursyid, yang membawa ilmu yang muktabar, jelas sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bukan membawa ajaran-ajaran yang tidak dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini kesan ilmu. Sebab tu saya berulang kali, jom kita berada dalam majlis ilmu. Jom kita mencintai ilmu, bawa seluruh ahli keluarga kita untuk mencintai ilmu. Ilmu yang dipimpin, dibawa oleh baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. This is for Subhanallah, salespeople who sorry. getting rejected, making cold calls and keep on needing to find prospects over and over again. My name is Aaron Chong, and in the last one, Iklan sekejap. Hilang dah. Tak maafkan. Tak apa. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Saya sangat berterima kasih kepada Kak Nazar kita, Mak Su Zunaizah kita, sahabat tim khidmat utara, ada Kak Nora. Tak apa, Mak Su bawa. Okay. Next. Kan ni. Sambil-sambil sahabat, dalam beg hijau tu kita ada satu kertas, tolong keluarkan A4 paper tu, masya-Allah. Tuliskan kat belakang nama Facebook kita. Kalau tak ada Facebook, tak payah nangis lah, tak payah tulis apa-apa. Nama Facebook, lepas tu kita tinggal kat mana, nama penuh tak payah tulis, tak apa. Tak ada pen. Allahu Akbar. Okay, boleh tuliskan. Lepas tu kalau anda sahabat-sahabat Lantahzan, boleh share sikit. Okay, sebab nanti masa orang solat maghrib, Ustazah boleh cari peluang untuk tengok apa kesan Lantahzan dalam hidup kita. Sebab dah ramai sangat orang share dengan Ustazah. Di Madinah, walaupun lepas baginda wafat, bagai semasa Nabi hayat. Ya Rasulullah. Okey. Okey, yang tu boleh tulis dulu. Okey, boleh pinjam-pinjam pen. Saya tak nak tahu nama daripada siapa pun tak apa, sahabat-sahabat dirahmati Allah, tapi saya nak tahu sebab saya tak telarat baca dalam messenger saya berterima kasih tentang kesan daripada pengajian Lantahzan yang sekarang ni sudah hampir 300 bab. Anda memang hebat, setia menunggu, Masya Allah, sebab kita sendiri dapat rasa daripada nasihat-nasihat Dr. Aid Al-Qarni dalam tu. Saya sambung lagi. Barang siapa yang ziarah rumah baginda di Madinah, walau selepas baginda wafat, bagai semasa Nabi hayat. Maksud, kita dapat peluang ziarah rumah baginda di Madinah. Itulah makam Nabi, itulah Raudah. Raudah itulah kawasan kecil tempat rumahnya baginda Nabi SAW dengan isteri Aisyah radhiyallahu anha. Jadi nasyid ni, lirik ni ditulis, kita dapat ziarah ke situ, kita sepertinya dapat ziarah Nabi ketika hayatnya. Allahu Akbar. Sebab tu semua orang merebutkan. Bayangkan sahabat-sahabat, kita dah 2 tahun tidak beraya kan?
Tiba-tiba kali ini kita dapat ziarah Pak Long kita, Mak Ngah kita, pengganti kepada almarhumah bonda kita yang dah kembali ke rahmatullah, almarhum ayah kita. Ramai kesan ilmu mengatakan, Ustazah terima kasih sebab kita baru faham matinya mak ayah kita, kita kena teruskan silaturahim dengan mak ayah saudara kita. Pak Long, Pak Ngah semua kena hubungkan. Dulu-dulu saya tak buat. Setelah 2 tahun tak berhari raya saya ziarah mereka, rasa hati ni menggembirakan mereka macam kita dapat menggembirakan ibu ayah kita. Masya Allah sahabat-sahabat. Minta maaf, saya yang silap. Okay. Assalamualaikum. Kena bakso yang jaga lain. Okey. Okey, siapa yang dah siap tu nanti jangan tunjuk dekat kawan sebelah, sebab belah belakang tu kita ada satu sesi lagi muka surat belakang tu. Di sini saya. Okey. Okey, sama-sama kita kat sini. Ni nak tekan yang mana? Kan Hamkumulana ya Habiballah, Hamkumulana ya Rasulullah, Hamkumulana ya Habiballah. Okay, boleh fokus tulis dulu sementara kita nak sampai ke next. Kak Nora kata nak tulis apa, padahal Kak Nora yang paling banyak komen La Tahzan, Masya Allah. Kak Nora, sebelum ada La Tahzan kita tak kenal, so apa kesan La Tahzan? Masya Allah. Nabi hayat hamkumulana ya Rasulullah, hamkumulana ya Habiballah, hamkumulana ya Rasulullah, hamkumulana ya Habiballah. Jauh berlaku terpisah dengan Nabi di Madinah, jangankan pula ku dipisah saat dipilih ke jannah. Jauh benar ku terpisah dengan Nabi di Madinah, jangankan pula ku dipisah saat dipilih ke jannah. Ini khusus kepada saudara-saudara kita tadi yang angkat tangan yang belum sampai ke bumi Madinah. Jauh benar ku terpisah dengan Nabi di Madinah, jangankan pula ku dipisah saat dipilih ke jannah. Sahabat-sahabat, kita tak sampai kat bumi Madinah, kita bukan hina. Sampai ke tarikh mati kita. Mungkin ada yang orang Allah tak rezekikan pun, walaupun dia beruang, walaupun dia ada kemampuan, dia tak sampai pun ke bumi Madinah. Tapi jangan pernah memisahkan diri kita, jasad kita daripada jannah yang penghulunya adalah Rasulullah. Saya daripada zaman kecil, sekolah rendah lagi, bila ustaz-ustaz cerita nanti kita berkumpul di padang mahsyar, Nabi Muhammad akan berada di hadapan, akan pegang satu bendera, ummati, mana umatku. Kita tengah cerita, bila kita jumpa dalam kitab, rupa-rupanya sahabat-sahabat, Nabi panggil siapa umatnya. Nabi panggil, kita sekarang ni, oh aku boleh ke depan dah bila Nabi panggil. Nabi panggil kok, takkan kita tak nak datang. Sedangkan hari ni mak ayah kita panggil adalah kurang adab kalau kita tak mendatangi mereka. Ni Nabi panggil di mahsyar, mustahil aku tak boleh mendatangi. Itu fikiran kita saat di dunia.
Tapi nanti di mahsyar kita tanya kaki kita, Nabi panggil tu pasal apa kau tidak melangkah? Gambarkan sahabat-sahabat dirahmati Allah, Nabi panggil kenapa kau tak melangkah? Kaki boleh menjawab, aku dulu kat dunia, kau bawa ke mana aku boleh ikut. Sebab apa yang hati kita nak, selagi kaki kita mampu, kita boleh ikut. Kaki akan arahkan kita untuk berjalan ke mana. Hati kita nak ke utara, okay? Dibawa kita ke utara, dia ikut cakap kita. Tapi nanti di mahsyar kaki tak nak dengar dah cakap kita. Kaki hanya nak dengar cakapnya Allah. Macam mana nak ikut Nabi, kita tak banyak berselawat kepada Nabi. Macam mana nak ikut Nabi, kita tak banyak ikut sunnah Nabi SAW. Cerita ini yang meletakkan kaki kita seperti dipatri, terpaku di satu tempat. Walaupun Nabi panggil mana ummati, untuk dibawa meneguk air dari telaga Kausar, untuk dipimpin tangan kita. Nabi mulianya Masya Allah dijemput masuk dah ke dalam syurga. Engkau ya Rasulullah orang pertama yang akan menghuni syurga. Tapi Nabi masih toleh ke belakang. Nabi tak masuk dahulu, walaupun Nabi orang pertama yang selayaknya masuk. Nabi toleh ke belakang. Tempat ni disiapkan untuk engkau ya Rasulullah. Nabi toleh ke belakang. Ummati, seolah-olah kita nak masuk ke satu tempat yang indah. Kita tak seronok kan ibu ayah? Jujurnya lah Ustazah nak bersama-sama sahabat-sahabat datang ke utara. Suami tak ada kat sisi, tak berapa seronok sebenarnya. Jadi sahabat-sahabat kita nak melangkah masuk ke tempat yang bersama-sama keindahan itu. Allah Ustazah ni kalau anak saya ada sama ni syok ni Ustazah. Ni kalau suami saya ada sama syok ni. Macam itulah rasa Nabi SAW dengan kita umatnya. Nabi dah layak masuk sebagai orang pertama. Tapi tanya dulu umat aku, kita kalau cerita macam ni, ya Allah, sebanyak itukah cintanya Nabi SAW kepada umatnya? Tanyakan kepada diri kita, banyak mana pula cinta kita kepada Nabi SAW? Allahu Akbar sahabat-sahabat. Oh, lagi yang mana? Mata terus mengalir, hatiku tetap rasa khawatir. Apakah kita akan terpisah? Bantulah cintaku ya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Allahumma salli ala Muhammad. Okey, air mata terus mengalir, hatiku tetap rasa khawatir. Banyak mana selawat yang kita alunkan, yang kita ucapkan di lisan, yang kita sebutkan di dalam hati kita, tetap rasa khawatir. Orang yang dah berkali-kali, Ustazah, ini umrah saya, ziarah saya yang dah ke-8, ke-12, ke-13. Ada orang yang Masya Allah tiap-tiap tahun menunaikan ibadah umrah. Sahabat-sahabat, kan ini kali keberapa dah saya datang ni Ustazah, tapi tetap masih boleh mengalirkan air mata. Kenapa sahabat-sahabat? Kita rasa khawatir, apakah kita akan terpisah? Bantulah cintaku ya Allah. Kita atas dunia hari ini mencintai pasangan hidup kita, mencintai zuriat keturunan kita. Kerana apa kita mencintai mereka? Sebab tu Nabi mengajarkan kita satu doa. Ajarkan kita sahabat-sahabat untuk mencintai suami kita kerana cinta kita kepada Allah, untuk mencintai pekerjaan kita kerana cinta kita kepada Allah, untuk minta Allah datangkan kepada kita orang yang berurusan dengan kita adalah orang-orang yang mencintai Allah. Jadi kita tak risau akan perpisahan kalau perpisahan itu adalah kerana orang tersebut tidak mencintai Allah. Terkadang dalam suasana dakwah ramai orang mengadu pada Ustazah, Ustazah, dulu saya datang majlis ilmu, kakak itulah yang bawa, lalu saya hijrah. Cik Faris kita dengan isterinya nanti kalau sahabat-sahabat tengok, Masya Allah, mengabdikan diri ke mana-mana ma'had tahfiz setelah keluar daripada penyanyi rock ni. Masya Allah dengan isterinya, subhanallah, free hair isteri saya dulu Ustazah, tapi sampailah sekarang berniqab. Kan kerana apa sahabat-sahabat? 7 tahun khidmat di ma'had tahfiz. Apa-apa yang rosak dia repair, dia betulkan. Apa yang dia boleh khidmat, dia khidmat. Sampai kenderaannya pun dibagi kepada orang lain. Dia sekarang ni hidup betul-betul, Masya Allah, tenang, lapang. Saya ingatkan berdua-duaan je hidup, ada 7 orang cucu dah. Kalau kita dapat sembang dengan mereka, membugarkan rasa kita. Lebih-lebih orang macam Ustazah lah. Kan saya terlupa nak bagi tahu kita ada Ustazah Mumtazah, tetamu istimewa saya sebenarnya, sebab hari ini adalah hari jadi beliau. Masya Allah, hadiah daripada Ustazah datang. Masya Allah, Ustazah Mumtazah di Penang. Jadi bila Ustazah datang Penang, Ustazah cari Ustazah Mumtazah lah sahabat.
Okay, jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya nak sebut, teringat nak sebut Ustazah Mumtazah, mungkin orang duk sebut Ustazah Zai, Ustazah Mumtazah, Ustazah lain ni daripada kecil kot belajar agama dari darjah 1. Kan, biasalah makcik-makcik dekat masjid selalu cakap Ustazah ni dah puasa dari kecil, dah khatam Quran dari kecil, dah solat dari kecil. Ya Allah, banyaknya agaknya pahala Ustazah. Saya tak boleh terima kalau orang cakap macam tu. Sebab sahabat-sahabat, saya malu dengan orang yang macam tadi. Hijrah, sekali dia mengenal Allah, subhanallah. Kita yang konon baik daripada kecil, beramal daripada kecil, didatangkan ilmu agama daripada kecil, apa yang kita rasa? Apa yang kita rasa? Minta maaf Tuan Syuib, sekali lagi saya sebut. Perbezaan umrah akhir Ramadan dengan umrah Syawal. Saya selamba je cerita dengan jemaah saya, sahabat-sahabat. Umrah akhir Ramadan adalah orang yang dah berkali-kali datang. Dalam bas kita letih kan, Kak Anissa, kita letih dari Madinah, kita dalam puasa panas terik. Syawal kita rasa 57 darjah Celsius di Mekah. Jadi tak pelik balik orang pakat demam semua kan, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Jadi jemaah akhir Ramadan saya ni, saya tulis belakang tidur, tulis belakang tidur. Pasal apa? Pasal mereka ni bukan niat tak nak belajar. Memang letih dalam keadaan panas berpuasa, dan kiri kanan yang mereka pandang tu hampir setiap tahun ada yang dah pergi umrah. Jadi mereka tak heran dah kalau ustaz nak bercerita kiri kanan apa yang ada tentang sirah pun mereka dah biasa dengar. So Ustazah nak marah kenapa? Sebab memang rezeki mereka dapat mengulangi umrah berkali-kali. Tapi Cik Syuib, Kak Anissa, umrah Syawal, tanya pada Mak Teh, tak ada seorang pun tidur daripada Madinah ke Mekah. Depa, ya Allah Ustazah, pokok besar tak ada di sini. Ya Allah Ustazah, batu-batu. Ya Allah Ustazah. Kiri kanan ni semua jadi bahan isu mereka bercakap. Sebab dalam 42 orang, tak sampai 10 orang pun yang dah pernah pergi umrah sebelum ni. Majoriti semua orang pertama kali. Jadi mereka menikmati setiap saat. Apa yang saya nak kaitkan, Ustazah Mumtazah, Ustazah Muzayyana, saya takut konon lah ada dari kecil dah sembahyang, tutup aurat. Jadi kita takut kita tak dapat menikmati. Bahkan wa na'udzubillah min zalik, dia menjadi satu perkara yang kita buat akhirnya seperti debu-debu berterbangan. Macam satu rutin daripada kecil kot mak ayah suruh pakai tudung, suruh baca Quran, suruh puasa. Tapi mereka yang lama tak buat. Sebab tu saya sangat meraihkan golongan ibu-ibu, ayah-ayah yang datang ke masjid. Saya duduk di KL, sahabat-sahabat muslimat. Mata saya melihat betapa orang-orang kaya, makcik-makcik ni kadang-kadang ambil pembantu khas untuk driver seorang, kemudian yang bawa dia daripada kereta, tolak wheelchair, pergi dekat tempat paling depan sekali. Kenapa? Sebab nak dengar ilmu. Ambil pembantu kat rumah lain yang duduk tunggu kat rumah, tukar masak, kemas rumah lain. Ni khas untuk bawa ke majlis ilmu. Kenapa? Sebab kalau tak ada pembantu macam tu, dia sanggup merangkak datang ke masjid. Dulu saya sibuk dengan dunia Ustazah, saya tak sempat. Ada yang bertongkat, saya kagum dengan mereka. Saya kata, ya Allah cik, minta maaf kata kalau saya waktu ni rehat dah kat rumah, sampai bertongkat, ditolak wheelchair, bayar gaji khas untuk bawa ke majlis ilmu. Itulah mujahadah mereka yang pasti tinggi nilai di sisi Allah. Saya takut yang kami ni dah beramal konon daripada kecil, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak merasa lazatnya. Jadi saya belajar daripada grup Umrah Syawal baru ni yang pertama kali, subhanallah, tawaf sunat mereka boleh buat setiap waktu solat. Perempuan, Ustazah, ini saya buat tawaf sunat yang keempat. Macam mana kau boleh masuk ni? Alah Ustazah, nanti isyak saya nak buat sekali lagi. Ini saf. Kita yang dah biasa datang ni, tawaf untuk umrah sajalah. Mereka sangat menghayati, tak rasa penat. Makcik-makcik yang bertongkat, Ustazah, hari tu umrah pertama, acik dah upah tolak, acik nak jalan sendiri, kaki acik ni masih boleh heret ni untuk bersaing. Subhanallah. Sedangkan orang yang berkali-kali, Ustazah, tempat skuter kat mana? Tak kisah bayar 150 rial, asalkan tak penat berjalan kaki. Mereka orang tua-tua yang pertama kali nak sa'i dengan kaki sendiri. Dan subhanallah, ibadah yang paling dipandang Allah adalah ibadah yang bersusah payah untuk Allah. Jadi lagi senang hidup kita dalam mencari agama, sahabat-sahabat. Ustazah sendiri akui, subhanallah, kalau kita ada kenderaan, muliakah kita di sisi Allah kalau kita bangga dengan kenderaan mewah besar kita sampai ke tangga masjid? Berbanding seorang pakcik yang umrah tajaan punya cerita daripada Johor, saya tak boleh lupa. Kenapa orang rekomenkan dia? Ustazah interview lah sendiri. Pakcik ni
Setelah dia kerja kilang, ada berlaku aksiden dekat tempat kerja, kena potong kaki, maka sejak daripada itu dia bertongkat. Dulu sebelum masa dia 2 kaki, dia tak ke masjid sangat. Tapi ahli karya sangat perasan bila dia dah bertongkat, kakinya tinggal sebelah, tangga surau kat rumah ni, hujan, ribut, dia sentiasa berada di surau. 5 waktu Ustazah, sebab dia dah tak kerja sekarang ni, 5 waktu solat dia akan berada kat surau. Ustazah tengok, saya ambil video macam mana dia panjat tangga dengan tongkat dia tu. Sebab dah menjadi kebiasaan. Jadi pakcik, kami nak bawa pakcik ke Baitullah. Pakcik nak ke? Jatuh air mata. Dulu masa kaki saya 2, saya tak ada peluang Ustazah. Kalau saya ada peluang, apa salahnya? Kami bawa pakcik ni 1 kaki, 1 tongkat. Sempurna umrah mereka. Allah uji lagi sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kami bawa grup yang baru-baru ni, okay, ada 2 kaki tapi kedua kakinya tak berfungsi. Allah tunjuk depan mata kami betapa mulianya, Masya Allah, tabarakallah. Tanpa 2 kaki dia boleh bersujud di Masjid An-Nabawi buat pertama kali setelah lebih 40 tahun hidup. Kerana apa sahabat-sahabat? Kerana minat, kerana cinta hatinya. Saya dekat dengan Rasulullah Ustazah. Buat pertama kali saya masuk ke dalam masjid, sebab tak ada siapa dekat Malaysia nak bawa saya ke dalam masjid. Allah muliakan dia dengan cara macam tu. Allahu Akbar sahabat-sahabat. Kita dah Covid 2 tahun pun kita dapat belajar sesuatu. Ustaz Azwan dengan jemaah umrah selalu cakap, ni kalau demam sikit-sikit ni tolong jangan test Covid. Bila demam, test Covid, confirm lah Covid. Itu teori yang bukan doktor, Ustaz Azwan. Sebab apa? Sebab dia nak senangkan jemaah kan. Nanti kalau dah tahu Covid, dah tak pergi masjid semua. Bila kami pergi umrah Syawal ni, Saudi telah menetapkan tidak ada mask, tidak ada SOP, tak ada saman siapa tak pakai mask. Jadi kawan ni antara orang yang memang tak pakai mask kat sana, sedangkan saya sarankan jemaah untuk pakai mask. Jadi bila balik Malaysia, dia demam. Dalam kapal terbang lagi dia demam. Swab test dekat rumah 2 kali, negatif. Pergi nak masuk hospital, kalau nak warded, swab test lagi. Allah nak tunjuk kat dia, bang, kat rumah kita buat ayak liok saja. Dekat hospital, doktor cucuk. Abang duk kata sangat, KKM suruh korek hidung semua kan. Selamat kita dekat KLIA tak kena korek hidung dah. Rupanya nak masuk ward kena korek hidung. Kan? Banyak kali dah tak buat ni. Pedih lah mereka ni duk buat. Keluar sahabat-sahabat dirahmati Allah, keputusan negatif. Bang, macam Ustazah usik dia. Maknanya demam pun kalau Allah kata tak positif, tak positif lah. Sebab keputusan dia adalah negatif. Jadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, nak tunjuk semua dari Allah. Kami punya jemaah yang umrah Syawal, seorang yang kami taja ke Baitullahil Haram kerana apa? Muda lagi, awal 40-an. Suami ditidurkan dia sendiri 25 hari di ICU, ditidurkan. Dia buka mata, doktor bagi tahu suami dia meninggal dunia masa dia ditidurkan pada hari yang ke-10. Allahu Akbar. Dia nak pergi Mekah, mak dia 45 hari sebelum dia diterbangkan ke Mekah itu baru meninggal dunia, Covid juga. Anak-anak dia semua Covid, 8 orang sekeluarga serentak kena. Lepas tu masa dia terbang ke Baitullahil Haram, ayah dia sedang kritikal dekat ward, Covid juga, sedang ditidurkan. Masya Allah sahabat-sahabat, ujian bertalu-talu, kehilangan suami yang sangat baik dalam hidup dia, kehilangan mak, kehilangan beberapa orang pak saudara yang rapat dengan dia. Subhanallah, kita dengar cerita tu, ya Allah Ustazah, saya terima berita dapat hadiah pergi umrah ni saat saya betul-betul dirundung kesedihan. Belum hilang lagi sedih saya. Lepas tu macam mana ni kalau nak tangguh? Tak apa Ustazah, Allah jemput tepat pada waktunya. Tinggalkan ayah yang sedang berjuang. Kami berdoa solat hajat untuk ayah dia. Macam mana ayu ayah? Alhamdulillah Ustazah dipindahkan ke ward biasa. Masya Allah sahabat-sahabat, kita kan dalam pasca Covid ni sebenarnya Allah ajar kita untuk, kau sedar tak Allah ni maha berkuasa. Allah segala-galanya. Allah yang jaga kita semua sahabat-sahabat. Kenapa kita terlalu takut? Kenapa kita terlalu takut? Maka minta bantuan Allah untuk mendapat cinta yang melekat erat kepada Allah dan Rasulullah. Tanpa cinta ini, apa makna kita bercinta sesama sahabat? Apa makna kita bercinta sesama ahli keluarga? Kita nakkan cinta Allah dan Rasulullah. Bila kita undang cinta itu, percayalah seluruh makhluk cintanya akan terpaut kepada kita. Sebab tu ada orang tanya,
dia tu senang je orang ikut, dia tu orang percaya mudah je. Percayalah, kerana dia mencintai Allah dan Rasulullah sangat luar biasa. Ni sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sama-sama. Qubulana ya Rasulullah, hamqubulana ya Rasulullah. Okey, perenggan yang ini sahabat-sahabat dirahmati Allah, saya sangat terkesan bila kita betul-betul cinta kepada Rasulullah. Bila kita betul-betul cinta kepada Rasulullah. Slowkan dulu. Okey, bila kita betul-betul cinta kepada Rasulullah, perenggan ini sampai ke bawah, kita nampak apa pun kita nampak Allah dan Rasulullah. Masya Allah. Tanya tepuk dada, tanya iman, tanya sahabat-sahabat, macam mana orang boleh, kita kalau Ustazah suka usik Ustaz, kalau pergi dekat kedai mamak tu 3 layer, ada 3 layer teh, 3 layer. Jadi sahabat-sahabat, saya kata, kita pandang, cara pandang saya nampak atas meja ni sapu tangan warna merah. Tapi ada orang boleh tembus, siapa yang dekor cantik, ni. Kita diberi Allah pandangan mata kita zahir, sahabat-sahabat. Orang yang ada ilmu memandang penuh hikmah, kita hanya nampak sapu tangan saja. Kita hanya nampak hebatnya bangunan KLCC kalau kat KL. Tadi kami naik jambatan kedua, panjangnya lebih hebat daripada jambatan pertama. Di sebalik semua itu tu kita nampak sapu. Masya Allah. Sebab itu apabila sebelum ni, apabila kita kenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sikit lagi sebelum. Okey, sikit lagi. Okay. Sebelum kita berhenti solat, sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita nak bawa, okey. Tiap kali ku berjalan memandang batu di jalanan, mengingatkan ku batu Mekah, salam kepada Rasulullah. Tak payah kata makhluk bernama manusia punya takjub dengan Rasulullah, punya cinta, punya kasih dengan Rasulullah. Bila Ustazah bawa jemaah ke Bukit Uhud di Madinah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, Allahu Akbar, itu bukti cintanya. Satu Bukit Uhud yang apabila Nabi SAW naik ke atasnya boleh bergetar tubuhnya. Jabal Uhud tu bergegar. Kerana apa? Segan dinaiki oleh jasad yang mulia Muhammad SAW. Membuatkan kita berfikir batu-batu, pokok, pohon tamar menangisi Rasulullah, menyapa Rasulullah, mencintai Rasulullah. Kita manusia yang Allah beri akal, tak boleh mencintai Rasulullah sehebat itu. Jawapannya apa sahabat-sahabat? Iman dan ilmu. Kita kenal tak sebenarnya Rasulullah? Kalau kita kenal Rasulullah, subhanallah, kita tengok apa je, kita diuji gembira. Rasulullah pernah gembira, tapi tidak melampau-lampau bila menerima nikmat. Tak melampau-lampau dalam kegembiraan. Subhanallah. Hari ini kita tengok bila orang gembira, berjoget sana, berjoget sini. Tak kira dah orang yang bergelar guru, murid-muridnya siapa saja. Tunjukkan kegembiraan tu dengan melenyang lintukkan tubuhnya sampai lupa itu adalah aksi yang menggiurkan orang lain. Terlupa sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah Ustazah suka-suka je, gembira tapi jangan melampau. Kita berduka, kita nampak Rasulullah. Pernah tak Rasulullah berduka? Jauh lebih pernah daripada apa duka yang kita lalui. Fahami suratul Insyirah, alam nashrah laka sadrak, suratul Syarh. Fahami kenapa Allah cerita dalam tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allah lapangkan dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebab cerita Nabi daripada kecil lahirnya Nabi, Masya Allah, tak ada ayah yang sambut.
Kita seorang ibu merajuk, sedih. Kenapa abang pergi outstation, dah tahu dah orang dah dekat nak bersalin ni. Oh, marah sungguh. Anak sulung dulu boleh tunggu, anak bongsu ni tak tunggu. Dan suami kata dah memang kerja macam gini, sanggup tukar tarikh. Doktor awalkan lagi boleh tak? Sekarang boleh lah macam tu. Awalkan 4 hari. Sebab nanti kalau tarikh ni suami saya tak ada. Kita rasa tak sweet langsung kalau suami kita tak temankan. Sedangkan Siti Aminah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, pernah bersalin, itulah satu-satu anaknya tanpa suami di sisi. Nabi tidak disambut oleh seorang ayah, dan bila dia memerlukan kasih seorang ibu, Siti Aminah diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam saat Nabi masih perlukan sang ibu. Kan sepertinya orang yang merempat, mujurlah punya atuk yang mencintai beliau. Mujurlah punya pak penakan yang mengambil alih tugas seorang atuk yang telah kembali ke rahmat Allah. Allahu Akbar. Kalau kita diletak tumpang sana sekejap, tumpang sini sekejap, itu adalah kepayahan yang dilalui oleh Rasulullah. Jadi kita gambarkan, kalau duka pernah kita lalui hari ini, tak pernah seduka yang pernah dilalui oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah, Quran cerita, hadis Nabi cerita. Tinggal lagi kita yang tak mempelajari. Sebab tu bila orang ramai minta pendapat, Ustazah kata, Kak, mai mengaji, belajar lagi, kenali Rasulullah. Macam mana cara Rasul-Rasul ulul azmi yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala kerana kesabarannya. Kalau kita kata kita dah hilang sabar, tengok sabarnya Nabi Yusuf dipisahkan dengan ayahnya. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, orang dengki dekat kita. Yang dengki ni bukan orang lain, Ustazah, adik-beradik sendiri. Nabi Yusuf pernah melaluinya. Setakat mana adik-beradik dengki kat akak? Pernah adik-beradik campak dalam telaga buta? Tak pernah lah sampai macam tu, Ustazah. Nabi Yusuf dicampak dalam telaga buta, Masya Allah. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita pernah duduk dalam kegelapan, PKP, diberhentikan kerja, rasa macam hilang, lost segala. Tengok bagaimana Nabi Yunus didudukkan dalam perut ikan nun. Tak ada apa-apa, sahabat-sahabat, tapi sebab kita tidak bertadabbur akan ayat-ayat Allah, maka takabur kita terus subur. Kita nak kuburkan sifat takabur kita ni, tak lain tak bukan harus kita mempelajari Al-Quran. Itulah dia tadabbur, bukan hanya membaca sahaja. Okey, kita nak sambung satu perenggan lagi, lepas tu kita berhenti. Salam kepada Rasulullah, tiap waktu ku ingin makan, teringat baginda kelaparan, jarang sekali kekenyangan, sehingga saat dijemput Ar-Rahman. Okey, stop. Baik, yang tadi sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak payah tunggu dapat lirik ni lah. Tiap waktu ku ingin makan, teringat baginda kelaparan. Ya Allah, jauhnya beza dengan kita hari ni. Kejap lagi menu atas meja tu, sahabat-sahabat dirahmati Allah, duduk 8 orang ni, tolong habiskan. Sebab mungkin di kalangan kita memang dah kelaparan sungguh. Kelaparan tahap, saya tadi lupa nak lunch Ustazah, sibuk tolong kerja-kerja Ustazah ni, sarapan je. Itu kita rasa dah kelaparan sungguh dah. Subhanallah, ketika Nabi mengikat batu bata di atas perutnya, sahabat mengadu kelaparan. Ada orang dah ikat 1 batu dekat perut, tapi Nabi ikat 4 batu dekat perut sahabat-sahabat. Menunjukkan kalau hang dah sehari tak makan, 3 hari tak makan, aku lagi banyak hari. Sebab apa yang aku ada aku bagi kamu semua. Tengok Khadijah Al-Kubra ketika peristiwa PKP lah kita sebut, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Kita masa 2 minggu tu pun kita dah sakit. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui fasa itu habis harta Khadijah hanya nak memberi makan kepada pengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kekayaan Khadijah ini 1/3 daripada kekayaan bumi Mekah adalah milik Khadijah. Habis. Masya Allah, sampai nak beli kain kafannya pun tak ada. Kita hari ni nak kaya macam sahabat Nabi, tapi kita tak sanggup bersusah payah macam sahabat Nabi. Itu yang jadikan kita malu. Aku kumpul kekayaan, ya Allah, nak tiru sahabat-sahabat Rasulullah yang dijamin syurga 10 orang, yang dijamin syurga 9 orang daripadanya adalah businessman belaka. Kaya, tapi mereka mati dalam keadaan sehelai sepinggang.
Termasuklah Khadijah Al-Kubra, selepas kematianku ya Rasulullah, andai tulang belulangku boleh digunakan, dijual untuk menjadi jambatan kelangsungan kerja-kerja dakwahmu, maka jualkanlah ya Rasulullah. Dah mati pun suruh jual tulang belulang dia, sahabat-sahabat. Kita hari ini mati, duit kita masih banyak lagi, harta kita masih berbaki lagi. Bahkan jadi warisan kita ni bergaduh-gaduh. Ni tanah mak ni aku, ni rumah ayah ni aku. Bergaduh-gaduh lagi dengan harta. Mereka tak sempat untuk mengagih-agihkan kerana mereka telah membelanjakan saat hidupnya. Itu yang buat kita sangat takut. Dan Ustazah sebut dengan para jemaah Ustazah, kalau dulunya program di Kemboja, ziarah madrasah pesantren di Indonesia yang susah-susah, Ustaz kenal sangat. Balik landing daripada KLIA, kadang makan dengan jemaah, kadang jemaah dah balik masing-masing. Sahabat-sahabat kami mesti singgah kedai makan, sebab kat rumah memang tak berasap dapur, singgah kedai makan. Lapar kan lepas musafir, orderlah siakap 3 rasa. Memang tak pernah gaduh buat makan ikan, sebab saya bahagian kepala, Ustaz bahagian ekor. Tak pernah gaduh. Sekejap lagi siapa punya kepala ikan tak habis, letak meja depan. Sekian dia maklumkan. Lepas tu sahabat-sahabat dirahmati Allah terus telah najak dia automatically. Lepas tu subhanallah, sahabat-sahabat dirahmati Allah, bila nak order makan tu kemain lagi siakap 3 rasa. Lepas tu kailan ikan masin duk sebut kan, Lala panggil, bang tak yalah siakap 3 rasa besar tu kan. Bila balik daripada musafir, ini kerap berlaku, panggil balik, dek tukar ikan kembung, kan, siakap tadi tak jadi kak, kan kembung cukup lah, ataupun telur dadah. Pasal apa? Sebab kami baru balik ziarah orang-orang kat Kemboja tu, yang mereka nak makan, sahabat-sahabat, kalau kami duk infakkan beras 5 kilo tu, mereka kata untuk makan 4 bulan. Kenapa lama sangat 4 bulan? Sebab segenggam ambil campur dengan jagung ke, campur dengan ubi ke. Mereka sayang beras tu, mereka tak mampu nak beli. Subhanallah. Ada orang datang ziarah baru mereka dapat. Jadi kami setiap kali pergi 5 kilo ni tak berbaloi sangat. Setiap kali kami lepas ziarah tu, manfaat yang kami dapat, malu dengan Allah untuk berlebih-lebihan. Tu sebab kena sentiasa ziarah orang susah ni, kena sentiasa. Bila balik tu kita rasa malu, siakap 3 rasa, sekok makan 2 orang, teruk benar kita ni bang. Tak payahlah, tukar. Lala telur dadah, kan jadi zuhud lah sikit hari tu, kan sahabat-sahabat. Kalaulah dapat ziarah orang miskin ni hari-hari, sebab tu Rasulullah hari-hari dia mencari. Saidina Ali hari-hari dia mencari ibu tunggal, anak yatim yang tak ada makanan. Barulah kita faham, subhanallah, Tuhan aku buat kerja ni setahun berapa kali je dapat timbul rasa macam ni. Mereka buat hari-hari. Akhlaknya Nabi tak tunggu diminta. Subhanallah, luar biasa akhlaknya Nabi, mencari orang yang belum sempat minta, Nabi bagi. Sebab tu kata Aisyah, bila nak tengok Muhammad sallallahu alaihi wasallam resah, bila di pembaringannya dia resah, duk kelepah. Pasal apa Nabi ni tak lena tidur ni? Sebab dalam poket jubahku ada yang aku belum agihkan, wahai Aisyah. Maknanya duit dia masih ada baki pada hari tersebut. Allahu Akbar. Jauh beza dengan kita. Sebab tu bila kita belajar ni sahabat-sahabat, tiap waktu ku ingin makan, teringat baginda kelaparan, jarang sekali kekenyangan, sehingga saat dijemput Ar-Rahman, kita takut kita mati sebab kekenyangan. Tu sahabat-sahabat dirahmati Allah. Ni Ustaz Azwan ni duk marah-marah dekat hospital ni. Dia pun nak refer abang dekat dietitian ni. Abang marah lah. Abang sakit lain suruh pergi jumpa dietitian. Pasal apa? Biasalah bang, ikut je lah. Abang malih lah, dulu dah pernah kena dah. Dia suruh makan nasi besar, kotak mancis. Memang dak lah aku nak buat. Kan sahabat-sahabat, orang lepas solat isyak kat surau memang ada makan. Lepas subuh memang ada minum dekat surau kan. Pokcik-pokcik masjid surau pula, kalau kami muslimat buat air teh, dia kata, teh tarik tak ada kan malam ni. Kan bagi ayat yang keruh sikit lah ustazah, sabar je lah aku pakcik-pakcik ni. Masalahnya yang saya nak bagi makan tu adalah suamiku, yang kita dah tahu dah macam mana. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, kita tak buat live ya hari ni di page Ustazah Muzayyanah walaupun mereka minta sangat, sebab kita menghormati sahabat-sahabat. Ini adalah program berbayar. Jadi sahabat tim khidmat akan snap sikit-sikit sahaja untuk sharing lah dengan mereka supaya keterujaan untuk program lain. Sahabat-sahabat faham ya? Jadi besok saya akan terangkanlah kepada mereka insya-Allah. Nanti kan orang kata, kalau ni tak apalah, join live saja. Di JB saya 3 hari 2 malam mereka atur untuk masjid. Tapi Sultan JB sekarang ni sedang sangat-sangat berhati-hati tidak ada penceramah daripada luar. Jadi mereka susun program saya di JB tu di rumah-rumah orang.
Rumah ni 40 orang, rumah ni 50 orang. Jadi bila mereka tahu Ustazah nak pergi rumah ke rumah, program dekat selatan tu ada masalah. Macam ni baik tak payah pergi dekat hotel tu berbayar. Baik pergi dekat rumah-rumah tu. Jadi kesian khidmat di Johor ni. Jadi mereka tukar cara lain untuk infak kepada saudara-saudara kita yang tak mampu. Sebab penganjurnya tu adalah golongan mu'allaf. Jadi hebat sahabat Latahzan, mereka bergabung dengan sahabat Latahzan Singapura. Allahu Akbar, sahabat-sahabat kagum. Okay, saya berada di Tanah Suci Mekah pun, sahabat-sahabat jemaah umrah saya pun tahu. Pergi masjid ni jemaah Ustazah Zai. Mereka tak ingat dah Ustazah Zai Aikim ke TV Al-Hijrah. Ustazah Zai Latahzan dia berkata kan. Okey, cuba tengok kertas tadi yang sahabat-sahabat tulis. Di balik belakang, ini kita ulang-ulang-ulang. Saya sambil-sambil Allah bagi cuti masa jemaah Syawal. Saya duduk atas katil, ustaz kata buat apa tu? Buat lirik untuk program utara. Ni kita nyanyikan special sama-sama. Boleh Macam mana Ustazah nak nyanyi? Macam Hamko Bulana tadi. Ustazah Zain memang suka tukar-tukar macam tu. Satu, kuat. La tahzan inna Allah ma'ana. 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 Setiap hari terbiah diri dari nasihat Aid Al-Qarni. Kami mula mendidik hati agar beroleh cinta Sang Rabbi. Sambil kuliah kami berukhwah, azam contohi Rasulullah. Disayang oleh seluruh ummah, merebut redamu sampai jannah. La tahzan inna Allah ma'ana. 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 Alhamdulillah. Itu yang kita dapat kan daripada atas katil Ustazah di Umrah Syawal baru ni, sahabat-sahabat dirahmati Allah. Sebab saya nak bawa rasa cinta kepada Rasulullah. Saya nak bawa aura bumi barakah yang saya baru saja balik daripadanya. Dan cita-cita saya sejujurnya tak lain tak bukan nak bagi semua umat Nabi SAW merasa sampai ke Tanah Suci Mekah. Sama ada dengan Al-Fawaz atau tidak, itu bukan isunya, bukan soalnya. Tapi sahabat-sahabat kekal dan terus berdoa agar Allah pilih kita untuk sampai ke sana. Kan sekarang ni musim orang menunggu jawapan rayuan haji. Rupa-rupanya banyak cabarannya lagi. Dah terpilih sahabat-sahabat dirahmati Allah, tak lulus pula. Itulah yang ustaz kata, baik kita pergi haji. Tengok BMI pula, kompom abang tak lepas dia ni. Lepas tu kencing manis pula. Lepas tu tengok darah tinggi pula. Jadi cabarannya sangat besar. Jadi sahabat-sahabat ada yang dah dapat kena reject sebab 3 perkara ni. Jadi percayalah kan, dukanya mereka tu luar biasa. Dan ada jemaah kami Umrah Syawal baru ni, alhamdulillah tadi pergi kursus perdana. Seorang kat sini Ustazah. Siapa? Dapat pergi haji? Tapi BMI tak lepas. Masya Allah. Allah sayang, Allah redha insya-Allah. Subhanallah. Insya-Allah kalau Allah kata masanya pasti datang. Okey, sahabat kita dah dapat panggilan haji tapi sebab BMI tak lepas. Kena reject sahabat-sahabat dirahmati Allah. Percayalah. Dia ada darah rendah. Okey. Belum dia tak ada rayuan ke apa? Tak ada dah. Memang confirm reject bagi kat orang lain lah macam tu. Memang tak boleh. Tahun ni tak ada rayuan kesihatan. Itulah sahabat-sahabat dirahmati Allah. Allahu Akbar. Bayangkan tapi kita percaya, saya selalu pujuk sahabat-sahabat kita jangan putus asa.
Jangan putus asa. Sebab keputusasaan kita itulah yang akan menyebabkan kita terkeluar daripada rahmat Allah. Jangan putus asa. Terus sangka baik dengan Allah. Terus kita positif. Sebab apa sahabat-sahabat dirahmati Allah? Kalau, minta maaf sebut kalau musim tahun depan Allah tak pilih kita juga, kita mati dalam sangka baik kepada Allah tu, Allah angkat roh kita macam orang yang dah menunaikan ibadah haji. Sebab niat tu. Sebab tu orang jangan putus asa. Aku kalau dapat lagi macam ni rasa memang tak dan lah. Aku kalau macam ni tahun depan memang tak lagi lah. Jangan. Jangan putus asa dari rahmat Allah. So kita berhenti dulu seketika. Pak Surazmi baru sampai. Sahabat-sahabat dirahmati Allah, Pak Surazmi sahabat tim khidmat utara yang banyak membantu kerja-kerja ustazah, siap dengan baju Melayu dia, masya-Allah. Ustaz Azwan kalau tengok terkejut ni YB. Kak Nazar kita, subhanallah. Maksu di FU pun ada. Ni Ustaz Soleh ke ni? Subhanallah. Syukran, terima kasih datang, alhamdulillah. Jadi kita berhenti seketika untuk solat maghrib. Bagi yang musafir, yang jamak, kalau rasa tak solat maghrib nanti nak buat takhir, sahabat-sahabat dirahmati Allah boleh duduk dalam dewan. Kita ambil masa dengan ustazah. Siapa yang tadi dah siap tulisan tu, tolong letak dekat meja ustazah. Nanti kita akan pulangkan semula. Kita akan pulangkan semula. Sebelum tu tolong ambil gambar yang lirik Latahzan tu. Nanti kita nak ulang lagi. Ambil gambar yang tu, sebab nanti takut kertas tu dah berada pada ustazah. Ambil gambar, sahabat-sahabat dirahmati Allah, untuk kita ulang-ulang. Masya Allah, ambil aura barakah Mekah Madinah ni, subhanallah. Macam ni record, nanti boleh sambung balik. Syukran, terima kasih. Pak Su baru sampai? Baru sampai? Bertiga? Alhamdulillah, syukur. Allahumma salli ala Muhammad. Sementara nak pergi ke tempat solat, boleh sahabat tim khidmat jajah hidang apa tu jam? Macam puding dapat daripada mana? Oh, subhanallah. Betul-betul memang kena agih. Subhanallah. Okey. Kita boleh ke depan satu meja dulu. Satu meja, datang bawa kertas Latahzan tu. Lepas tu buat foto group untuk satu meja, maksud. Ni Encik Faris kita. Alhamdulillah. Sekejap baju lain, pening. Ini persembahan mereka. Maghrib 7.28. Okey, 7.28. Okey, betul. Okey, akak ni meja mana? Boleh tak sahabat-sahabat akak ni semua datang ke depan? Kita ambil gambar satu meja. Masya Allah, syukran Kak. Ambil gambar satu meja.